Assalamualaikum dan selamat pagi, murid-murid. Mari kembali semula ke kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 2, 20 September 2021, hari Isnin bersama dengan Cikgu Syuhada. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan meneruskan topik yang baru iaitu pada unit 20, ternakan yang berfaedah. Pada hari ini kita akan belajar 3 subtopik iaitu pertama, ternakan ayam hutan, kedua, kolam ikan dan hasilnya dan yang ketiga, pelet kambing. Arahan sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, murid diminta untuk sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2. Murid diminta untuk sediakan modul minggu 31. Murid juga diingatkan untuk mengisi kehadiran pada hari ini di pautan Google Form yang akan cikgu berikan. Murid diminta untuk lengkapkan latihan di dalam modul dan jika terdapat murid yang tidak lagi mengambil modul, murid-murid boleh menyalin semula ke semua latihan di dalam mana-mana sahaja buku tulis Bahasa Melayu. Tajuk yang pertama pada hari ini ialah ternakan ayam hutan. Murid-murid boleh merujuk pada muka surat 49. Arahan, murid diminta untuk membaca dialog bersama-sama dengan cikgu. Murid memahami petikan dialog dan murid membuat latihan pertama di modul minggu 31. Mari membaca dan mendengar petikan bersama dengan cikgu. Baiklah murid-murid, di dalam petikan teks ini terdapat 4 gambar dan keempat-empat gambar ini mempunyai frasa dan perkataannya. Mari kita membaca bersama-sama. Gambar yang pertama, tidur di atas pokok. Gambar yang kedua, biji-bijian. Gambar yang ketiga, cantik. Dan gambar yang keempat, harga mahal. Mari kita membaca pula perbualan dialog di antara Idris dan Hasan. Idris, selamat pagi Hasan. Mengapakah ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok? Hasan, ruangan kosong. Idris, apakah makanan ayam hutan yang diternak? Hasan, ruangan kosong. Idris, tolong jelaskan keistimewaan ayam hutan. Hasan, ruangan kosong. Kamu tahu atau tidak, saya menolong datuk saya menjual ayam hutan kepada penggemar ayam ini. Idris, saya tahu. Komala telah memberitahu saya. Mengapakah harga ayam hutan lebih mahal daripada harga ayam biasa? Hasan, ruangan kosong. Baiklah murid-murid, perbualan di antara Idris dan Hasan berkaitan mengenai ternakan ayam hutan. Terdapat pelbagai jenis ayam. Ada ayam ternakan yang diternak di dalam reban dan juga ada ternakan ayam hutan. Ayam hutan harganya mahal berbanding dengan ayam ternakan biasa kerana ayam hutan cantik dan juga perlu makan biji-bijian yang berkualiti. Setelah kita memahami petikan mengenai ternakan ayam hutan sebentar tadi, murid-murid diminta untuk melengkapkan petikan dialog dengan pilihan jawapan yang betul. Terdapat 4 ruangan kosong yang perlu murid isikan jawapan. Cikgu juga telah memberi pilihan 4 jawapan untuk diisikan di ruangan kosong itu. Murid-murid harus memilih mana yang betul. Mari kita beralih ke tajuk yang kedua, iaitu kolam ikan dan hasilnya. Murid-murid boleh merujuk pada muka surat 50 buku teks. Arahan, murid membaca bersama dengan cikgu. Murid juga perlu memahami petikan yang dibaca. Dan akhirnya, murid menjawab latihan 2 dalam modul minggu 31. Kolam ikan dan hasilnya.
Mari kita membaca bersama dengan cikgu pada muka surat 50. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu akhirnya dijual kepada peraih. Baiklah murid-murid, petikan ini menceritakan bagaimana Aidil dan bapanya yang berhasrat untuk menternak ikan tilapia bagi dijual kepada peraih. Mereka bermula dengan membeli sangkar dan melepaskan benih ikan. Apabila anak-anak ikan ini diberi makan setiap hari dan telah cukup besar, akhirnya ikan-ikan itu akan dijual kepada peraih. Murid-murid, setelah murid-murid memahami petikan yang kita telah baca sebentar tadi, cikgu minta untuk murid mengisikan isi tersurat dan isi tersirat pada latihan yang kedua di modul 31. Apakah itu isi tersurat? Isi tersurat adalah isi yang menyatakan mengenai kandungan petikan. Manakala isi tersirat pula adalah huraian kepada kandungan atau idea utama di dalam petikan. Contohnya, pada muka surat 50 telah diberikan contoh isi tersurat dan isi tersirat. Mari kita lihat bersama-sama. Pada perenggan pertama, isi tersuratnya ialah mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Mengapakah kita perlu untuk mencari kawasan sungai yang agak dalam dan airnya bersih dan sentiasa mengalir? Jawapannya pada isi tersirat. Bagi memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Seterusnya murid-murid, pada perenggan 2 di dalam jadual ini juga telah diberikan jawapan, iaitu membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Mengapa kita perlu membeli sangkar yang diperbuat daripada besi untuk menternak ikan? Baiklah, pilihan jawapan telah cikgu berikan di dalam latihan ini. Murid-murid harus memilih pilihan jawapan yang betul. Tetapi bagi isi tersurat perenggan ketiga, murid-murid perlu memikirkan jawapannya yang sendiri. Seterusnya, setelah siap latihan yang kedua tadi, mari kita beralih ke tajuk yang terakhir pada hari ini, iaitu pelet kambing. Baiklah murid-murid, arahan murid membaca bersama dengan cikgu, murid memahami maksud perkataan, frasa dan ayat dan murid lengkapkan latihan 3 di modul 31. Mari membaca bersama-sama dengan cikgu. Pelet kambing. Hasan pergi ke rumah Datuk Komala. Dia melihat banyak kambing tempatan. Kambing itu di dalam kandang. Pada setiap awal pagi, kambing itu dilepaskan. Kambing meragut rumput di kawasan ladang kelapa sawit. Pada pukul 8.30 pagi, Datuk Komala mencuci kandang kambingnya. Dia membersihkan kandang itu supaya tiada najis kambing. Pada waktu petang,
Datuk Komala akan ke ladang kelapa sawit berdekatan rumahnya. Dia akan menghalau kambingnya pulang ke kandang. Selepas itu, Datuk Komala memasukkan pelet ke dalam bekas khas. Kambing-kambing memakan pelet yang diproses daripada daun kelapa sawit. Kambing-kambing itu akan dijual oleh Datuk Komala apabila telah matang. Baiklah murid-murid, petikan ini menceritakan mengenai pelet kambing. Apakah itu pelet? Pelet ialah makanan yang telah diproses bagi sesetengah jenis haiwan ternakan. Seperti yang kita telah baca mengenai Aidil dan bapanya yang turut memberi pelet kepada ternakan ikan tilapia di dalam sangkar. Begitu juga dengan Datuk Komala. Datuk Komala telah memberikan pelet kambing yang diperbuat daripada daun kelapa sawit kepada kambing ternakannya. Baiklah, setelah kita baca dan memahami mengenai petikan, mari kita lihat apakah itu maksud perkataan, frasa dan ayat yang murid perlu tahu bagi melengkapkan latihan untuk tajuk ini. Baiklah murid-murid, jika murid-murid melihat contoh jadual yang cikgu bagi, berikut merupakan jenis perkataan, frasa dan ayat. Perkataan ialah pergi, satu perkataan sahaja. Frasa pula merangkumi rumah Datuk Komala. Dan ayat pula Hasan pergi ke rumah Datuk Komala. Ayat merupakan ayat penuh. Frasa merupakan subjek frasa nama yang terdapat di dalam ayat. Setelah murid-murid memahami mengenai perkataan, frasa dan juga ayat, cikgu minta untuk murid-murid melengkapkan jadual dengan jawapan yang betul. Cikgu telah berikan pilihan jawapan mengikut perenggan di dalam petikan pada muka surat 51. Murid-murid perlu memilih di mana perkataan, di mana frasa dan di mana ayat dan diisikan dengan betul di dalam jadual. Baiklah murid-murid, demikian sahaja kelas kita pada hari ini. Murid jangan lupa untuk mengisikan kehadiran Google Form. Murid juga boleh menyiapkan tugasan mengikut kesesuaian masa murid dan ibu bapa. Tugasan yang siap boleh dihantar kepada guru bahasa masing-masing. Untuk tahun 2 Rabiul Akhir, sila hantar di grup Telegram Bahasa Melayu. Dan akhir sekali, jaga diri semua anak murid cikgu sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.